Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi dari riwayat 16 ya. Hari ini riwayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Muhammad. Dari hadis Sunan Abu Daud jilid 1 hadis nombor 0033 riwayat ke-17 dari Syaiban Al-Kitbani bahawa Maslamah bin Mukhalad Gubernur Mesir di masa pemerintahan Muawiyah mengangkat Ruwaifi bin Sabit agar menjadi pengurus di daerah dataran rendah negeri Mesir. Selanjutnya kata Syaiban, lalu kami berjalan bersama Ruwaifi dari Kumi Syarik ke Al-Qama atau dari Al-Qama ke Kumi Syarik, maksudnya ke Al-Qam 1. Al-Qam 1 ini adalah sebuah nama tempat di dekat kota Iskandariyah, Mesir, Al-Qama. Dan Al-Qam juga disebut Kumu Al-Qama dan Kumu Al-Qam adalah nama di daerah dataran rendah perkampungan Mesir. Maka Ruwaifi berkata, pernah seorang di antara kami di masa hidup Rasulullah SAW mempergunakan unta milik saudaranya sampai kurus atas ketentuan bahawa pemilik unta itu mendapat separuh bahagian keuntungan, sedang kami mendapatkan separuhnya. Akibatnya, jika di antara kami mendapat bahagian mata panah dan bulunya, maka dia mendapatkan bahagian wadahnya. Selanjutnya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi, barangkali sepeninggalanku kamu panjang umur, maka khabarkanlah kepada orang ramai bahawa sesiapa mengikat janggutnya dengan bangga atau memberi kudanya kalung dengan keyakinan sebagai penangkal ain atau bersuci dengan kotoran tahi binatang atau tulang, sesungguhnya Muhammad SAW lepas tangan dari orang itu. Riwayat 18 hadis Sunan At-Tirmizi jilid 5 hadis nombor 3254. Ab bin Humaid menceritakan kepada kami, Yarid bin Harun memberitahukan kepada kami, Humaid At-Ta'wil memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik bahawa pamannya tidak ikut dalam perang Badar. Lalu dia berkata, aku tidak ikut dalam peperangan pertama yang diikuti Rasulullah SAW dalam memerangi orang-orang musyrik. Sungguh kalau Allah mengikutkanku berperang melawan orang-orang musyrik, tentu Allah melihat bagaimana aku berbuat. Kemudian menjadi perang Uhud, orang-orang Muslim kucak-kacir. Lalu dia berkata, wahai Allah, sungguh aku lepas diri kepadamu dari apa yang dibawa oleh mereka. Ia maksudkan orang-orang musyrik, dan aku beralasan kepadamu, Allah, dari apa yang mereka perbuat, maksudnya sahabat-sahabatnya. Kemudian dia maju ke depan. Lalu Sa'ad menjumpainya dan berkata, hai saudaraku, aku tidak bisa berbuat bersamamu. Kemudian aku tidak mampu berbuat seperti yang dia perbuat. Lalu dia menjumpai dalam tubuhnya ada 80 lebih luka terdiri dari pukulan, tusukan dengan tombak dan lemparan anak panah. Kemudian kami berkata, kerana dia dan sahabat-sahabatnya turunlah ayat. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Surah Al-Ahzab ayat 23. Yazid berkata, maksudnya sampai akhir ayat hadis ini adalah hadis Hasan Sahih dan nama pamannya adalah Anas bin An-Nadar. Sambung riwayat ke-19 hadis Sunan Ibn Majah jilid 3 hadis nombor 2737 mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad, mereka berkata, mewartakan kepada kami wakil dari Sufyan dan dari Abdurrahman bin Al-Haris bin Ayashi bin Abu Rabi'ah Az-Zuraki, dari Al-Hakim bin Abbad bin Hunayf Al-Anshari dan Abu Umamah bin Shal bin Hunayf, bahawasanya ada seorang lelaki yang melemparkan anak panah kepada lelaki lain, maka menyebabkan terbunuhnya. Dia tidak mempunyai ahli waris selain pakcik dari ibu. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengirimkan surat dalam masalah tersebut kepada Umar
Lalu Umar menulis surat balasan kepadanya bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan Rasulnya adalah tuannya orang yang tidak mempunyai tuan, dan pakcik dari ibu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Riwayat ke-20, hadis sahih Muslim jilid 3 hadis nombor 1751. Dari Abdullah bin Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu perutusan iaitu delegasi datang kepada Muawiyah di bulan Ramadan, maka kerana itu sebahagian kami sibuk membuat makanan untuk yang lain-lain. Di antaranya terdapat Abu Hurairah yang sering mengajak kami ke tempatnya. Aku berkata kepadanya, tidak senangkah ku buat makanan, lalu ku undang mereka makan ke rumahku, lalu ku suruh buatkan makanan. Kemudian ku temui Abu Hurairah untuk mengundangnya makan malam. Kataku, sekarang makan malam di rumahku. Jawab Abu Hurairah. Engkau mendahuluiku? Jawabku, ya, aku mengundang mereka juga, kata Abu Hurairah. Sukakah kalian ku ceritakan kepada kalian suatu peristiwa mengenai diri kalian sendiri, hai kaum Ansar? Lalu diceritakannya peristiwa penaklukan Mekah. Katanya Rasulullah SAW berangkat sehingga ke Mekah. Beliau mengangkat Zubair mengepalai satu di antara dua sayap, dan mengangkat Khalid mengepalai sayap yang lain, dan mengangkat Abu Ubaidah mengepalai pasukan tanpa baju besi. Mereka masuk ke dalam lembah sedangkan Rasulullah SAW dalam suatu regu. Kata Abu Hurairah, beliau langsung memperhatikan situasi medan. Lalu beliau melihat kepadaku berkata, kamu hai Abu Hurairah? Jawabku, ya hamba, ya Rasulullah SAW. Sabda beliau, jangan dibolehkan mendekat kepadaku selain orang-orang Ansar kecuali Syaiban. Suruh orang-orang Ansar berkumpul ke dekatku. Mereka segera berkumpul sekeliling beliau, sedangkan orang-orang Quraisy telah menyusun barisan mereka pula dalam beberapa pasukan. Kata orang-orang Quraisy, biarkan mereka mendahului kita. Jika mereka beruntung, kita sama-sama dengan mereka, dan jika mereka dapat bahaya, kita berikan kepada mereka apa yang mereka mintanya. Sabda Rasulullah SAW, kalian lihatlah pasukan Quraisy dan pengikut-pengikut mereka. Kemudian beliau memberi isyarat dengan kedua tangannya, yang satu di atas yang lain, maksudnya supaya waspada dan saling melindungi. Kemudian beliau berkata pula, sampai berjumpa di Safa. Kata Abu Hurairah, kami terus berjalan, tidak seorang pun di antara kami membunuh, kecuali orang Quraisy itu membunuh. Ternyata tidak ada satu pun perlawanan ditujukan kepada kami. Kemudian Abu Sufyan datang menghadap Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jikalau orang-orang Quraisy dibunuh, maka tidak akan ada lagi orang-orang Quraisy setelah ini. Artinya, orang-orang Quraisy menyerah kalah tanpa pertumpahan darah. Maka sabda Rasulullah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka orang-orang Ansar berkata sama mereka, agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah rindu kepada kampung halamannya sehingga timbul rasa kasih sayangnya berkeluarga. Kata Abu Hamid, ketika itu wahyu turun. Kami tahu kalau wahyu sedang turun, tidak seorang pun berani memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wahyu selesai turun. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai kaum Ansar. Jawab mereka, kami ya Rasulullah. Tanya beliau, kaliankah yang berkata bahawa aku sedang rindu kampung halaman? Jawab mereka, betul ya Rasulullah. Sabda beliau, tidak, sesekali tidak. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku telah hijrah kepada Allah dan kepada kalian semua. Hidup dan matiku bersama-sama dengan kalian. Mendengar ucapan beliau seperti itu, mereka datang menghampiri sambil menangis dan berkata, ya Rasulullah, kami berkata demikian itu sesungguhnya kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jawab Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan pengakuan kalian dan memaafkannya. Kata Abu Hurairah, maka datanglah orang ramai, iaitu penduduk Mekah, ke rumah Abu Sufyan, dan mereka tutup pintu rumah mereka. Sedang Rasulullah SAW terus menuju ke Hajarul Aswad. Lalu beliau cium batu, kemudian beliau tawaf mengelilingi Kaabah. Kemudian beliau datangi berhala-berhala sembahan orang Quraisy yang terletak di sekitar Kaabah.
Lalu beliau tusuk sembahan orang-orang Quraisy berhalanya dengan busur panah yang ada di tangan beliau sambil berkata, telah datang kebenaran, maka lenyaplah kebatilan. Selesai tawaf, beliau datang ke Bukit Safa. Lalu naik ke puncaknya, sampai di atas beliau memandang ke Kaabah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, lalu beliau memuji Allah dan mendoa apa yang hendak didoakannya. Hadis riwayat 21, hadis Sunan An-Nasa'i jilid 2, hadis nombor 1923. Dari Syaddad Ibnul Hadi dikatakan bahawasanya ada seorang Arab dusun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, maka dia menyatakan untuk ikut berhijrah bersama beliau ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sebahagian sahabatnya untuk memberikan tempat tinggal dan santunan pada si Arab dusun tersebut. Ketika terjadi suatu peperangan, maka si Arab dusun itu ikut keluar bersama pasukan Islam. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan mendapatkan sejumlah harta rampasan perang, maka Nabi membahagi harta rampasan perang tersebut pada sahabat-sahabatnya, termasuk si Arab dusun itu. Ketika diberikan padanya bahagian harta rampasan perang itu, maka dia bertanya, harta apa ini? Jawab para sahabat, ini adalah sebahagianmu yang dibahagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari harta rampasan perang. Setelah diterimanya, maka dia membawa bahagiannya tersebut kepada Nabi seraya berkata, aku mengikutmu tidak kerana mengharapkan harta rampasan perang. Yang ku harap hanyalah aku terkena panah di sebelah sini, seraya mengisyaratkan ke arah lehernya. Kemudian aku mati di jalan Allah sehingga aku dapat dimasukkan ke dalam syurga. Sabda Nabi Muhammad SAW, jika kamu benar-benar ikhlas dengan apa yang kau ucapkan, pasti Allah mewujudkan cita-citamu. Tidak lama setelah kejadian itu, Arab dusun itu terbunuh di medan perang. Ketika jenazahnya dibawa ke hadapan Nabi, maka Nabi Muhammad bertanya, apakah yang mati ini adalah si Arab dusun tersebut? Jawab para sahabat, ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, si Arab dusun ini benar-benar ikhlas di dalam niatnya sehingga Allah mewujudkan cita-citanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengkafani jenazah si Arab dusun itu dengan jubah beliau dan disolatkan oleh beliau. Dalam solat jenazahnya itu beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini sengaja berhijrah di jalan-Mu dan dia gugur sebagai syahid dan aku telah menyaksikannya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, beruntungnya Arab dusun ni ya. Harap semua kita juga tanam dalam hati kita, dalam jiwa kita, fisabilillah, dalam apa jua keadaan sekalipun, kita dah di akhir zaman. InsyaAllah. Maaf, salah. Ada yang salah sebut tutur kata dari saya. Alhamdulillah hari ini kita selesai sampai ke riwayat 21. Dan kita akan sambung lagi ke riwayat 22. InsyaAllah. Selamat buka puasa kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.